السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk kita meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan tadabbur ringkas surah Yasin, yang mana pada pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-13. Ayat 13 dalam nota yang bercetak berada pada muka surat 110, muka surat 110, yang mana bermula daripada ayat 13. Kita akan sama-sama menghayati, memahami tentang satu cerita benar yang pernah berlaku pada satu kota, yang mana kota ini mereka telah didatangi oleh beberapa rasul. Jadi kita baca pada ayat yang ke-13 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Ya, kita sambung terus ayat yang ke-14. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Kita kembali kepada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 ini, apa perkaitan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat yang sebelumnya, iaitu kita ambil ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, kita telah mengetahui bahawasanya ada dua golongan manusia yang telah diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua golongan manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kebanyakannya tidak mahu beriman dan ada juga yang mahu beriman. Bagi menguatkan kedua-dua kumpulan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebuah kota, yang kota ini dia mempunyai cerita yang sama macam penduduk Mekah, yang mereka kebanyakannya tidak mahu beriman, tetapi ada juga yang mahu beriman. Nanti dekat ayat yang bermula ayat 13, kita akan lihat siapakah rasul-rasul yang telah Allah utuskan, dan
berapa ramai yang beriman kepada Rasul-Rasul tersebut dan berapa ramai yang tidak mahu beriman kepada Rasul-Rasul tersebut. Jika kita baca pada terjemahan ayat nombor 13, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan wadrib lahum, dan ceritalah kepada mereka. Mereka di sini secara khusus adalah merujuk kepada penduduk Mekah. Maka penduduk Mekah ni mereka perlu dikongsikan satu cerita. Kalau kita lihat pada perkataan wadrib, perkataan wadrib, dari sudut bahasa, kalau kita terjemahkan secara langsung, perkataan wadrib tu dia dikaitkan dengan pukul. Kalau kata kerja pukul, seperti perkataan daraba yadribu. Kalau pukul dalam bahasa Arab dia panggil daraba, pukul. Kenapa Allah meminta Nabi cerita tetapi guna perkataan seperti memukul? Seolah-olahnya Nabi nak menarik perhatian mereka seperti orang memukul meja. Kita kan kalau nak bagi orang perhatian, dia buat apa? Dia akan ketuk tangannya pada meja. Pup, dia ketuk. Macam sidang dewan lah. Kan? Setuju dia buat apa? Ketuk-ketuk dia ketuk kan. Macam hakim, dia ketuk dengan apa nama benda tu? Dia ketuk. Jadi seolah-olah Nabi dia mengetuk tangannya, seolah-olah nak kata ambil perhatian. Cerita yang nak diceritakan kepada kamu ini. Yang mana cerita ini, kata Allah, masalah, satu permisalan, satu perbandingan. Maksudnya cerita ni nanti akan jadi perbandingan di antara watak penduduk Mekah dengan watak penduduk kampung ni, penduduk kota ini. Yang mana ada ashabal qaryah, tentang kisah penduduk sebuah kampung, iaitu sebuah kota. Idza ja'ahal mursalun, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. Perkataan mursalun adalah merujuk kepada ramai rasul. Kalau satu rasul yang diutus adalah al-mursalun. Tapi kalau ramai rasul yang diutus, dia guna al-mursalun. Okey. Sebuah kampung, sebuah kota tu di mana? Okey, inilah yang para ulama tafsir berbeza pandangan dalam menentukan ashabal qaryah ini di mana. Ada yang kata di Antakya, macam-macam pentafsiran. Jadi untuk memudahkan kita faham, kita tidak mengambil, kita tidak akan membincangkan secara spesifik ashabal qaryah itu di mana. Tetapi yang paling penting kita nak tumpukan adalah pada pengajaran daripada cerita tersebut. Jika lihat pada ulasan ringkas, ada di situ saya telah letakkan sedikit ulasan kenapa digunakan perkataan wadrib. Telah pun dijelaskan sedikit sebentar tadi. Moga-moga faham tentang perkataan wadrib. Rupa-rupanya semasa kita baca surah Yasin tu, masuk ayat 13, ada cerita benar, ada satu cerita. Perasan atau tidak, selama ni baca surah Yasin, rupa-rupanya ada satu cerita sebuah kota. Yang mana kita tahu tadi, kota tersebut telah didatangi beberapa rasul. Berapa rasul itu? Nanti kita akan masuk pada ayat nombor 14. Sebelum kita masuk kepada ayat yang berikutnya, seperti biasa, kita cuba cari beberapa pengajaran daripada ayat yang ke-13. Pengajaran yang pertama,
Kenapa Allah guna perkataan masala? Misal, kan? وَضْرِبْ لَهُمْ masala. Masala ni permisalan. Ataupun kita kata analogi. Kenapa Allah gunakan perkataan ceritakanlah kepada mereka satu perumpamaan, permisalan? Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya betapa pentingnya dalam ucapan kita, dalam kita mendidik, dalam kita memberi nasihat, pentingnya kita menggunakan beberapa perumpamaan dan permisalan yang dapat dijadikan teladan dan sempadan. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, ada banyak ayat Quran yang menggunakan kaedah mendatangkan permisalan. Ada banyak perumpamaan. Okey, yang kedua, pengajaran yang dapat kita belajar, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan mana-mana makhluknya tanpa didatangi sebarang rasul. Sama ada kita tahu ke tak tahu rasul itu, wallahu a'lam. Tetapi setiap manusia pada mana-mana tempat, maka Allah akan hantarkan rasul. Seperti mana penduduk sebuah kota tersebut, Allah hantar kepada mereka rasul. Apa fungsi rasul tu? Kena ambil semula maklumat macam ayat-ayat yang sebelum ini. Kalau kita baca ayat-ayat yang sebelum ini, ayat nombor 2, ayat nombor 3, kita belajar tentang Nabi SAW. Tindakan selepas tadabbur, daripada kita mengetahui ayat yang ke-13 ini tentang permisalan, maka kalau Allah datangkan permisalan, kita hendaklah memperhatikan dan mengambil teladan. Mana-mana permisalan yang mendatangkan kebaikan, ada kebaikan, jadikan dia teladan. Dan mana-mana permisalan yang menunjuk kepada keburukan, kita jadikan dia sempadan. Selalu kita sebut, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Nanti pada cerita ini ada banyak teladan dan ada beberapa perkara yang perlu dijadikan sempadan. Kerana Allah, kalau dia datangkan perumpamaan, permisalan, dia mesti nak kita semua ni beri perhatian, faham baik-baik dan cari teladan. Tindakan kita yang kedua, kita dalam apabila kita masuk cerita-cerita ni, maka kita kena fokus, prioriti kita, aulawiyat kita adalah kepada mencari pengajaran sesuatu kisah. Kalau nak bincangkan, nak tahu tempat tu kat mana pun, kita memang bincanglah panjang macam mana sekalipun, kita tak dapat nak bagi keputusan yang muktamad. Ashabal qaryah itu didengeri mana, negara mana, kita tak akan dapat keputusan muktamad. Sebab apa? Sebab Al-Quran tidak menceritakan dia secara spesifik. Hadis-hadis Nabi yang sahih pun tidak menyebutkan Ashabal qaryah ini di mana. Jadi pengajaran kita, tindakan kita, apabila kita masuk saja mana-mana cerita di dalam Al-Quran, maka lebih elok waktu yang ada itu kita tumpu dia betul-betul kepada mencari pengajaran. Sebab tu kita tidak akan bincangkan Ashabul Qaryah itu di mana, walaupun dalam kitab-kitab tafsir ada menyebutkan tempat sekian dan sekian. Okey. Kita masuk kepada ayat yang ke-14. Okey, apa perkaitan ayat yang ke-14 ini? Okey, ayat yang ke-14 Allah menyebutkan reaksi daripada penduduk kota yang telah Allah hantar rasul kepada mereka.
Kalau kita nak tahu apa reaksi mereka, maka kita kena lihat terlebih dahulu pada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 ni, kita menemui rupa-rupanya Allah mengutuskan kepada penduduk kota ini mula-mula Allah hantar 2 rasul. Ingat ya tuan-tuan, ini perbandingannya. Allah nak minta penduduk Mekah ni, mereka ni jadikan mereka ini dengan cerita ini. Jadi penduduk kota ni, rupa-rupanya Allah telah menghantar kepada mereka 2 rasul. Isnaini. Apabila dihantar 2 rasul, apa reaksi penduduk kota tu? Fakazzabuhuma. Mereka, penduduk kota tu semua sekali, mereka mendustakan kedua-dua rasul tu. Mendustakan tu maksud dia apa? Mereka tak percaya. Bahkan mereka mengatakan rasul ini ni bukan rasul ni tipu je ni. Mereka mendustakan kedua-dua rasul itu. Siapa nama rasul pertama? Siapa nama rasul yang kedua? Wallahu ta'ala a'lam. Al-Quran tidak menceritakan siapa nama 2 rasul ni. Yang pasti dia bukan daripada 25 rasul yang pernah kita dengar. Okay. Kemudian apa yang Allah buat? Fa'azzazna bithalis. Allah Ta'ala hantarkan lagi seorang rasul yang lain, iaitu rasul yang ketiga. Rasul yang ketiga ni Allah hantar adalah untuk mengukuhkan, menyokong 2 rasul pertama yang Allah hantar kepada sebuah kota itu. Tetapi apa tindak balas penduduk kota tersebut? Faqalu, mereka ramai-ramai mengatakan, inna ilaikum mursalun. Bukan penduduk kota, tetapi 3 rasul tu. Terbalik cerita dia. Okay. Apabila datang rasul yang ketiga tu, kan mula-mula 2 rasul pertama mereka tak percaya dia ini adalah rasul. Allah hantar yang ketiga. Apabila datang yang ketiga, maka ketiga-tiga rasul ini mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami bertiga ni, ilaikum, ke atas kamu, mursalun, ialah utusan. Lihat perkataan mursalun. Tuan-tuan, masih ingat lagi pada awal-awal surah Yasin, kita pernah jumpa Allah Ta'ala mengatakan Nabi Muhammad ini apa? Innaka laminal mursalin, kan? Sama macam mursalun. Mursalun ni maksudnya yang diutuskan. Jadi ketika 3 rasul ni kata, kami ni bertiga ni, sesungguhnya kami bertiga ni ialah utusan yang dihantar kepada kamu. Okey. Rasul yang ketiga rasul ni, selepas mereka kata macam tu, apa reaksi penduduk kota? Kejap lagi kita akan jumpa pada ayat yang ke-15. Kita lihat dulu apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-14. Pengajaran pertama, kita dapat mengetahui bahawasanya kenapa Allah hantar 3 rasul? Tak cukup kedua. Diutuskan 3 rasul adalah sebagai tanda rahmatnya Allah. Dan Allah nak bagi peluang kepada penduduk kota tu untuk dapat apa? Dapat hidayah. Ya Allah, bertuahnya dapat 3 rasul. Kenapa Allah hantar yang ketiga? Allah hantar yang ketiga tu, sebenarnya Allah nak bagi peluang lagi kepada penduduk kota tu supaya mereka beriman. Pengajaran yang kedua yang kita dapat belajar, tidak semestinya sebuah kota, sebuah tempat mesti hanya 1 rasul. Boleh jadi macam ayat ni, Allah boleh hantar berapa rasul?
lebih daripada 2 rasul. Itu kaedah dia. Tetapi yang pasti tidak ada mana-mana umat melainkan Allah hantar kepada mereka rasul untuk memberikan tunjuk ajar. Tidak semestinya perlu satu rasul, tetapi kadang-kadang Allah hantar lebih daripada satu rasul. Buktinya di mana? Surah Yasin lah. Okey, jelas. Cuma 3 rasul tu siapa? Kita tak tahu. Okey. Apa jadi kepada rasul yang ketiga ni? Walaupun Allah hantar dia menyokong kuatkan 2 rasul yang pertama, kemudian ketiga-tiga rasul mengatakan mereka ini adalah daripada utusan Allah, apa yang berlaku yang berikutnya? Kita kena baca pada ayat yang ke-15. Jadi kita dah sampai kepada 20 minit yang pertama. Ada waktu kecemasan ke tak ada? Okey. Ayat yang ke-15 kita tak akan baca. Saya tinggalkan maklumat tu pada tuan-tuan dan puan-puan. Tetap baca pada ayat nombor 15. Tu tak akan tengok bagaimana reaksi penduduk kota tu kepada tiga-tiga rasul. Kita akan baca pada ayat nombor 15. Saya tinggalkan cerita itu pada tuan-tuan dan perempuan untuk membacanya terlebih awal. Tetapi yang kita dapat belajar pada ayat nombor 14 tadi, penduduk kota tu mula-mula mereka buat apa? Mereka telah menolak kedatangan 2 rasul yang pertama. Lepas tu Allah hantar yang ketiga. Lepas tu yang ketiga ni kata mereka itu datang dari utusan Allah. Apa yang berlaku yang berikutnya? Saya tinggalkan jawapan itu kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membacanya. InsyaAllah nanti kita besok kita akan sambung perbincangan kita pada ayat yang ke-15. Minggu depan saya akan bagi nota yang sambungan dia bermula ayat nombor 20 sehingga beberapa ayat yang berikutnya. Insya-Allah. Moga-moga kita dapat sesuatu manfaat, kebaikan daripada ayat yang kita baca ini, yang kita faham. Moga-moga semakin lama membaca surah Yasin, kita semakin seronok. Manis kita membaca ayat Quran, dapat menambahkan banyak penghayatan setelah kita belajar tadabbur ringkas setiap pagi. Kita sudahi pengisian kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.